Assalamualaikum, selamat pagi. Di Syakir Basman Pertama Malaysia. Hari ini kita jumpa lagi. Semalam jumpa lagi. Kita berganding tiap-tiap hari. Bersama kami berdua, Farha dan juga Sofia. Harap akan baik saja pagi ini. Bersemangat kerana hari ini saya nak belanja Fariha. Kita nak dating makan aiskrim hari ini. Pukul 9.30 pagi makan aiskrim pagi-pagi. Why not? Why not? Why not? Jadi hari ini bukan aiskrim biasa-biasa, tetapi aiskrim yang telah pun dibawakan oleh anak muda ini untuk menjadikan aiskrim tradisional sebagai aiskrim yang moden dalam 9 freezer, dan bukan aiskrim biasa, aiskrim tarik kita bawakan. Nama dia pun agak unik juga. Krim tarik. Krem tarik. Tapi dia punya aiskrim. Kita kalau zaman dulu ke aiskrim ni, kalau balik sekolah, itu benda wajib. Simpan dulu 20 sen dekat poket. Kan? Aiskrim tu 20 sen tu duduk kat tepi, nak jalan kaki tu beli aiskrim Malaysia tu kan. Sebelum Malaysia, aiskrim sekolah kan. Betul. Jadi kita nak mengimbau sedikit kenangan, tapi kata infusion lah, dimasukkan dengan elemen yang baru yang diusahakan oleh anak muda. Memang muda sangat ni. Dan kita melihat mereka menceburi dalam bidang perniagaan pada satu kata pendedahan yang sangat baguslah, aiskrim. Jadi apa kata kita imbau lah juga kan macam mana sedikit sejarah dan juga evolusi aiskrim ni dekat Malaysia. Betul. Dia macam-macam jenis sebenarnya. Dia ikut kreativiti orang lah kan. Jadi ini antara aiskrim Malaysia ke aiskrim moden. Banyak pisah lah. Kita sama-sama saksikan lukisan ini. Pada 1923, bermulanya sejarah aiskrim di Malaysia. Ketika itu, pembuatan aiskrim secara komersial dibawa dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk pasaran tempatan. Dahulunya aiskrim Malaysia popular dengan pelbagai citarasa tempatan seperti aiskrim bubur kacang hijau, jagung, asam boy dan sebagainya. Namun pencuci mulut ini melalui evolusi, bukan sahaja rasanya, tetapi juga penghasilannya yang dapat memikat selera ramai. Antara yang menjadi pilihan masa kini adalah aiskrim gulung, aiskrim goyang, aiskrim pasu, aiskrim goreng dan aiskrim bersalut emas. Kreativiti dan inovasi pengusaha aiskrim bukan sahaja memberi inspirasi baharu, malah membawa keunikan tersendiri. Dia evolusi ke pelbagaian aiskrim. Nak tanya Fariha lah, apa preserve favorite awak? Saya suka strawberry. Strawberry. Walaupun saya nampak keras tapi suka strawberry. Hari ini kita tahu Fariha suka strawberry dan kita akan tanya ada tak preserve strawberry itu. Kita terus bersama dengan Azaril Akasha Azman dan juga pengasasnya Elmira Nabila Zafri, pengasas krem tarik. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Comel je kalau tengok. Umur berapa ni? Saya 21 tahun. 18. 18 tahun. Ini jirannya sebenarnya. Jiran. Depan rumah je sebenarnya. Depan rumah. Exactly depan rumah. Panjang jiran cerita depan dia. rumah jadi business partner. Itulah, dan bisnes tu aiskrim pula tu. Jadi siapa punya idea mula-mula ni? Pertama sekali memang idea saya lah. Saya memang nak buat aiskrim tapi tak nak aiskrim ordinary, normal. So wanted to make something a bit kelainan. Tapi cuba siang malam tak jadi. Kita mula-mula macam nak copy macam aiskrim Turki. Yang Turkish aiskrim tu. Tapi government Turki diorang dah ban ekspor untuk ramuan-ramuan je. Jadi saya buat R&D day and night selama 6 bulan macam tu. Alhamdulillah satu hari ni, ini bukan fairy tale lah, ini cerita benar. Saya I took a nap kejap. And in that nap saya dapat macam seolah macam inspirasi ataupun ilham truth of what to use. Okey. Wow. So macam tu lah krem tarik. Kita nak tengok dulu mana ini krem, apa nama dia? Krem tarik. Okey, apa keunikan krem tarik ni sebenarnya? Krem tarik ni memang stretchy ice cream yang kita buat homemade. So kelainan dia lah compare aiskrim ni dengan aiskrim biasa is that compare dengan aiskrim lain ni boleh tarik dengan tangan, tarik. Tak, kita nak tengok boleh tarik. Boleh. Nanti kita nak akan buat tengok demo. macam mana tarikan tu. Okey. Boleh tunjuk Elmira dan juga Okay. Azrael. Yang ini teh tarik. Oh, ni preset teh tarik. One of our best sellers. Oh, dia buat adunan macam tu. Yes. Yep. Kita guna punya secret formula lah.
Boleh jadi macam tu. Okey, yang dianuskan ni bukan belum sempurna lah. Belum habis lah ni. Ini ni the final step before kita serve. Meaning stretchy itulah. Tapi kenapa Azaril nak buat aiskrim Aiskrim So for Zafar kita memang penggemar aiskrim. That's number one. Tapi number two tu saja tengok kat Malaysia memang tak ada aiskrim macam ni. So why not I be the first one to make this lah. Malaysia's first stretchy aiskrim macam tu. Dia boleh tarik lah. Adakah tekstur dia sama tak dengan aiskrim biasa? Tak sama. Tak sama Lain. Nanti Puan nanti boleh rasa, nanti you can tell lah. Puan nak sarung tangan? Boleh. Puan juga. Saya tahu awak mesti pandai pakar adun. Dia apa yang boleh menyebabkan dia tak boleh tarik? Kita punya secret ingredient lah tu. Dia tak nak beritahu. Tak nak beritahu. Tapi berapa lama yang awak jumpa orang kata resepi ataupun formulanya? 6 bulan macam tu lah. Siang malam kita buat. Saya cuba. Tak mula Azaril buat. Lepas tu Amira macam mana boleh terjebak ni membantu Azaril? Saya nampak dia macam nak orang nak tolong, so saya tolong dia buat sebab saya suka masak. Saya suka masak dan buat aiskrim, so saya ada knowledge lah sikit. Memang Amira buat aiskrim. Dia memang tak ada. Tak tahu langsung. Okey, kita nak cuba hari ni. Silakan Puan. Boleh. Kita nak cuba tarik atau beberapa stretchy perkataan dia. Stretchy. Apakah langkah-langkahnya? Okey, first. Mira, show yourself. Okay, so just macam main slime. Main slime tu macam-macam main slime. So Tapi kita ambil aiskrim. letak sini. Okey. Boleh stretch. Boleh guna tangan kalau nak. Guna tangan. Tangan aku tu boleh. Oh Allah. Okey, baik. Dia sebenarnya adunan ni berapa lama nak kena you tarik dia tu? Adunan tarik-tarik. Sini Azaril kat depan sini. Adunan roughly 10 minutes macam tu. Macam mana tu? Amira kena tunjuk dekat Sofia ni macam mana? Macam mana sebab saya tak tahu. Ambil flavor lain dah. Lepas ni? Flavor lain dah. So kita buat apa lepas kita stretching? Tarik Puan. Cuba tarik. Macam tak jadi je saya buat ni. Kita cuba yang lain. Tak apa, cuba cendol. Oh cendol tapi dah Cuba campur. cendol. Okey, Fariha pula cuba. Ni dah boleh tarik lagi ke tak? Kita cuba yang lain pula lah. Boleh. Flavor luar pula. Itu boleh letak di ni. Letak sini Dan saya calik kat muka awak. Okey. Sebenarnya kalian berapa pieces sekarang ni? Sekarang ni kita serving about 9 flavors. Tapi masuk hari ni sebenarnya kita nak introduce flavor baru ni. Cendol pulut baru keluar hari ni. Kita nak launch. Yang ni ke? Yang tu. Ni cendol. Oh, okey. Penerbit kata saya kena lembut sikit tangan saya. Ini pengacara nanai lah. Allah. Kita kasar sikit ni. So Amira, what do? We stretch it? Pegang dan tarik je. Memang tarik. Ini adalah langkah terakhir sebelum dihidangkan. Tak boleh. Tak boleh. Saya excited pula. Lepas tu dah buat macam ni? Buat je. Have fun je with it. Have fun je. Macam main-main je. Lembutnya tangan Fariha. Baru saya Tapi tahu. Puan boleh Tangan rasa yang lah. menghayun buayan. Itu. Tekstur dia memang smooth kan? Kenapa sebenarnya kena tarik-tarik adunan ni? Okay, so kita punya konsep dengan aiskrim ni, dengan formula kita ni, untuk dapatkan tekstur yang sebegini ni, memang kena stretch. So nanti bila you scoop guna sudu, dia akan tarik. Apa yang digunakan dalam adunan aiskrim untuk menjadikan dia stretchy? Okay, itu secret ingredient lah. Tapi tahu lah tu. You nak tengok Amira, you nak tarik and then you serve. Okay. You jadikan ni lah. So next, Setakat ni macam mana respon orang ramai? respon orang ramai sekarang ni, at the moment so far, since 7 months dah buat ni, alhamdulillah lah, belum ada any negative reviews, alhamdulillah. Okay. Cuba tengok Amira buat. Wow. Ini. So dalam sehari berapa pint ataupun berapa banyak awak jual? Alhamdulillah, until today kita averaging about 60 to 80 pint lah. Wow. Yang banyak mendapat order ni perisa apa? Kita punya best seller Blue Kamat, warna biru tu. Warna biru. Fariha suka strawberry. Ada Strawberry. Tak ada pula hari ni. Saya nak rasa yang biru tu. Okey. Biru tu. Okey. Biru tu. Biru tu, Special dia biru to sebab kita Fariha. guna bunga telang. Bunga telang. Natural. Natural. Oh, okey. Okey. Saya akan scoop. So nak cuba yang mana dulu? Boleh mana-mana. Blue Kamat tu yang paling Blue Kamat, hot selling. Okey. Cuba Blue Kamat. Yang ni tadi perisa apa? Yang ni. Yang ni cendol. Nanti saya bagi sekali dengan pulut dalam dia.
Wah, ada pulut Oh, nampak. dia cendol sekali dengan... Pulut. Wow, menariknya. Pernah nampak tak macam tu lagi? Pernah share? Belum. Belum, eh? Belum. Jujur eh? Betul. So perancangan sekarang ini ada 9 perisa. So perancangan masa depan akan bertambah lagi perisa banyak. InsyaAllah. Kreativiti itu akan Kita akan tambah lah. InsyaAllah lah. Kita mendoakan agar awak berdua ni kekal kuat sebagai business partner dan mungkin kepelbagaian aiskrim InsyaAllah. tu banyak lagi. Kan? Okey. Okey. Blue comment. Boleh komen. Okey. Ni tester tau. Tester. Pelan-pelan nak Bismillahirrahmanirrahim. rasa apa? Saya nak rasa apa yang ada? Ada teh tarik, Cendol ada pulut. cendol pulut and blue comet. Teh tarik lah. Okey. Okey. Macam mana Fariha on? Ni ada apa dalam dia? Coklat chip ke? Ni ada coklat Oh, soalan saya tidak jawab. Itu kita crushkan cookies. Kita campurkan together. Okey tak rasa dia? Taste dia macam mana? Saya jujur saya tak pernah rasa lagi aiskrim perisa ni. Alhamdulillah. Lepas tu dia macam Bubble gum ke? Bukan. Chewy Cotton candy. chewy. Itu kita punya unique texture dia. Okey. Okey. Okey, eh? Thank you Saya pun nak saya rasa satu Azharul sebelum dengan kita Elmira. Yang tu apa? Perisa Yang teh tarik ni puan nak cuba teh tarik. Okay, fast one. Secara ringkas ni saya akan memberikan verdict saya. Oh, sebab saya ni memang makan aiskrim tegar. Nampak tekstur dia? Okey. Sementara sedap tak? Oh, dia tak terlampau manis. Dia rasa yang setiap kunyahan tu macam sangat-sangat stretchy. Ya. Mantap. Memang teh tarik. Kita nak bayar Wow. dulu. Kita nak rasa semua perisa Semua. yang ada hari ini. Jangan dengki. Okey. Sarapan kami ya. Baik, kita jumpa selepas ini. Terima kasih Azhari dan juga Elmira. Jumpa nanti. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Kita akan bawa topik berkenaan satu perkara yang tular baru ini ya, berkenaan dengan keberkesanan dan keselamatan penggunaan pengangkutan awam di zaman ini. Kita baru ini tular sebuah video di mana seorang penumpang ini orang kata insulted ataupun diganggu secara seksual oleh pemandu kenderaan e-hailing. Setakat ini kita nak fahami setakat manakah hak kita sebagai pengguna dan keselamatan kita sebagai penumpang dalam kenderaan dengan pemandu ini secara berseorangan. Keselamatan diri itu sendiri kan. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam terancam tapi kita tak berani nak ambil tindakan kan, malu, takut dan sebagainya. Jadi apa kata kita bincangkan berkenaan dengan isu ini, gangguan seksual di dalam pengangkutan awam. Kita nak bersama dengan Datuk Muhammad Haziq Pilih, peguam kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Fariha, waalaikumsalam Sofia. Baik. Datuk, kita berbicara berkenaan dengan gangguan seksual dalam pengangkutan awam ini. Mungkin Datuk boleh terangkan berkenaan dengan gangguan seks. Kita pernah berbicara berkenaan ini, tapi di dalam pengangkutan awam ni, sebab pengangkutan awam ni pastinya kita yang pengguna ni nak rasa selamat dan sebagainya kan? Betul. So, itulah dia bila saya dengar tadi, bila kita gunakan pengangkutan awam, tak kira Grab ke, bas ke, di mana-mana satu situasi kita perlu faham bahawa di bawah sistem perundangan negara kita ni ada beberapa section berkaitan dengan gangguan seksual Now, gangguan seksual ni tak semestinya berlaku dekat dalam kenderaan ke ataupun di dalam tempat-tempat awam sahaja, tetapi boleh berlaku dekat mana-mana. So saya ingin huraikan apakah undang-undangnya. Contohnya okey, kita ambil contoh sekarang ni, bila kita dalam Grab contohnya, dan ada seseorang tu, katakan pemandu dia cuba membuat sesuatu statement yang mungkin akan mengaibkan kita atau akan menggunakan, contohnya dia gunakan sesuatu perkataan yang kesat ataupun dia pegang mangsa yang tengah duduk di dalam kereta tu Now, di dalam keadaan seumpama ni Fariha dengan Sofia, saya ingin menyatakan di bawah peruntukan Seksyen 354 Kanun Keseksaan, dia ada satu seksyen yang menyatakan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan. Okey. Now, apa yang kita kena faham dekat sini, dia perlu mengadakan niat untuk mencabul kehormatan orang. Now, tak semestinya bila dikata mencabul tu dia buat sesuatu yang di luar jangkaan, tetapi hanya dengan contohnya dia kalau pegang orang tu. Okey, dia pegang orang tu
maka kalau dapat dibuktikan bahawa dia telah menyerang, pegang tu akan disifatkan oleh mahkamah sebagai menyerang. Okey. Dan dia menggunakan kekerasan. Kekerasan ni tak sepatutnya dipukul, tidak. Hanya itu yang kita perlu tahu dalam konteks undang-undang. Contohnya, kalau saya ambil, saya sendiri kalau dekat staf saya, kalau saya pegang staf saya, itu dah menjadi satu kesalahan tau. Betul. Sebab dia akan kata, sebab saya pegang dia, benda tu telah mengganggu ataupun saya ada niat untuk mencabul kehormatan dia. Faham? Sampai dalam konteks yang sama, sekiranya seorang naik Grab katakan, ataupun e-hailing. Apa yang dia perlu buat di zaman teknologi moden ni, kita ada telefon. Bila sahaja dia menggunakan perkataan kesat atau cuba nak mengganggu dia, ambil gambar. Okey. Ambil video. Sebagai bahan bukti. Bahan-bahan bukti. Dan selepas sahaja bila ada bahan-bahan bukti, sebab ada dua. Dia ada 509 dengan 354. Tapi di bawah 354, memang dia kena menunjukkan bahawa orang ni telah cuba untuk pegang dia. Alright? So itu mungkin dia tidak dapat tunjuk. Tetapi kalau dia rekod bahawa orang ni ada menyatakan sesuatu ni, kalau tidak boleh gunakan Seksyen 354, maka dia boleh gunakan Seksyen 509. 509 pula menceritakan bahawa kalau contohnya saya menggunakan sesuatu perkataan yang mungkin akan mengaibkan kehormatan seseorang, maka saya boleh dituduh di bawah Seksyen 509. Tetapi antara 354 dengan 509, 354 lebih berat sebab hukuman dia adalah sampai penjara 10 tahun ataupun sebat ataupun dengan mana-mana satu keseksaan tu tersebut. Jadi ada perbezaan di mana sama ada diganggu secara fizikal ataupun diganggu secara visual atau kata-kata saja. Memang ada akta yang diperuntukkan untuk kedua-dua konteks kesalahan ini. Baik, Datuk, kita akan melihat laporan tinjauan ini mungkin berkenaan dengan pandangan orang awam berkenaan dengan gangguan seksual di kalangan orang ramai. Ini kita saksikan. Betul. Pengangkutan awam kini menjadi kaedah utama yang menggerakkan manusia dalam kehidupan seharian. Dengan jaringan perhubungan yang sistematik, tersusun dan mudah akses, secara tidak langsung memberikan keselesaan kepada penggunanya untuk menuju ke lokasi pilihan. Aplikasi servis kenderaan pengantaraan atau e-hailing juga antara sistem pengangkutan yang ditawarkan selain daripada bas, teksi dan kereta api. Namun, di sebalik keselesaan ini, ada perkara yang turut membimbangkan. Baru-baru ini, tular mengenai kes seorang wanita yang menjadi mangsa gangguan seksual daripada seorang pemandu e-hailing ketika dia menggunakan servis tersebut. Tim MSI membuat tinjauan di sekitar ibu kota bagi mendapatkan sendiri pandangan daripada pemandu serta orang ramai berkenaan gangguan seksual dalam pengangkutan awam. Baru-baru ni ada driver yang kena viral kan? Kenapa? Yang dia buat gurau-gurau kotor lah dekat customer. Tapi saya tak ada komplain lah saya. Kita tak pasti macam mana dia hal. Kemudian kemungkinan itu customer dia mungkin dia kacau dia tu muka tanya ke itu ni ke tak tahulah. Okay. Dia kalau yang buat sexual harassment pada penumpang itu sebenarnya dia orang menabur pasir dalam periuk nasi sendiri. Senang je untuk melemahkan orang-orang macam tu kan. Dan you just buat rekod je. Orang akan tak berani buat apa-apa. Yang phone, kamera. Sebab zaman sekarang ni kan viral je. Viral kan. Dia pun tak berani. Dia nak tinggi suara pun tak berani. Sebab dia tahu satu dunia akan tengok video tu. Okey, pada pandangan saya, benda tak boleh nak elak
So mungkin kita boleh simpan details pemandu tu ataupun kita boleh beritahu jiran kita, kawan-kawan kita yang terdekat ke apa ke, kita ke mana supaya apa-apa yang berlaku ada orang yang tahu dan ada orang update dekat mana kita sekarang. Perkara yang kes-kes macam gangguan-gangguan seksual ni kebanyakannya diorang ni ada masalah tersendiri lah bagi lelaki-lelaki, sebab kalau sebagai lelaki normal kan dia tak sepatutnya berlaku lah. Kita ada common sense. Common sense tu lah penting. Sekarang ni ramai orang dah sebabkan tekanan dia jadi macam-macam masalah jadi. Kadang orang yang pakai tudung pun kena juga kan. Dia tak boleh cakap pada pakaian perempuan tu seksi ke apa ke, tak boleh. Bila orang yang tu yang salah. Gangguan seksual sememangnya situasi yang tidak dapat dijangka. Bukan hanya ketika berada di dalam pengangkutan awam, malah di mana-mana sahaja. Perkara itu akan meninggalkan kesan trauma yang mendalam kepada mangsa yang terpaksa berhadapan dengan situasi itu. Langkah berjaga-jaga perlu diambil dan sentiasa peka dengan sekeliling anda. Baik, Datuk, itu sedikit kisah yang kami bawakan. Tadi kita lihat ada yang bagi pandangan, contohnya mereka yang menjadi pemandu teksi kan, katanya susah nak komen, kadang-kadang mungkin customer tu yang rakam ke, mungkin ada unsur-unsur yang buat cerita ke dan sebagainya. Saya nak tanya, kalau sekiranya kita ni, katalah seorang perempuan berada dalam situasi itu, dia seorang tak ada kawan yang lain, bila kadang-kadang bila kita berdepan dengan keadaan tu, ada yang tak berani, kadang-kadang nak on handphone pun tak berani, Datuk. Kan, dan beberapa hari selepas tu berfikir, baru kita rasa macam itu sexual harassment. Yes. Jadi bagaimana, sejauh mana kan, kadang-kadang kita baru sedar, dan kalau kita nak ambil tindakan, adakah susah untuk buktikan kes-kes yang seperti ini? Okey, kalau contohnya dia takut sebab keselamatan dia sendiri pada ketika tu mungkin menjadi tanda persoalan. Nah, kalau dia melalui Grab, dah tak perlu takut sebab memang ada app. Dia boleh buktikan siapa pemandu yang ambil dan sebagainya. Tetapi ini akan berlaku dalam konteks yang lain. Ni kalau contohnya di dalam kenderaan awam seperti dalam LRT, dalam teksi ke sebagainya. Walaupun pada ketika tu dia takut, dia tidak ambil gambar, tetapi apabila saja dia turun daripada teksi tersebut, ambil gambar teksi tu. Now, bila laporan, of course, now mungkin polis akan tanya kenapa kamu tidak membuat laporan dalam masa 24 jam. Betul. Tapi mereka harus faham bahawa ini melibatkan seorang wanita yang mungkin kadang-kadang mereka berperasaan dia tak nak utarakan perkara ni sebab dia boleh buat kesan-kesan yang tak baik. Sebab nanti orang akan mula bercerita, orang akan mula membuat macam-macam andaian. So, di dalam keadaan ini, saya tetap pasti bahawa apabila sahaja walaupun dia akan laporkan lambat sedikit, tetapi itu tak menjadi masalah. Sebab kenapa? Perkara ni yang penting ni, adakah benda tu berlaku ataupun tidak. Now, ini adalah terpulang kepada pihak pendakwaan lah, sama ada dia nak ambil tindakan terhadap pemandu ataupun orang yang katakan melakukan perkara tersebut. Now, saya rasa ini yang saya perlu syorkan kepada, sebab sekarang ni ialah kaum wanita ni sentiasa menjadi kata orang tu, perkara-perkara seumpama ni boleh berlaku kepada sesiapa juga. Betul. Alright. Now, macam mana kita nak rasa selamat? Bila kita naik kenderaan tu, kita rasa perasaan takut. Saya bukan katakan semua pemandu e-hailing macam itu, tidak. Cuma apa yang kita perlu buat? Sekarang zaman teknologi. Saya sekali lagi, itu yang dikatakan oleh taxi driver tadi itu kan, dia kata awak viralkan aja. Bila dia viralkan, dia akan takut untuk melakukan perkara-perkara seumpama ni. Tetapi kita juga ada bukti. Now, apa yang saya nak katakan Fariha dengan Sofia ni, bila di mahkamah ni, walaupun kenyataan wanita tersebut boleh digunakan, tetapi mahkamah berasaskan bukti. Contohnya, walaupun buktinya tak semestinya kukuh, tetapi at least something di mana pihak pendakwaan boleh buka kertas siasatan. Okey. Baik, Datuk. So, walaupun dia takut, katakan dia takut, okey, tak payah ambil video, ambil recording.
Datuk, konteks pertahanan diri ya. Mungkin ada setengah orang kita nak self defense. Dekat dalam situasi itu tak semestinya ialah kalau kita disentuh secara fizikal ataupun diperlakukan dalam contohnya visual dan kata-kata. Apakah yang boleh kita lakukan untuk mempertahankan diri kita dalam keadaan itu selain daripada kita merakam? Adakah terdapat tindakan yang boleh kita lakukan dan tak boleh kita lakukan berdasarkan undang-undang di negara kita? Okey, tak ada. Saya nak bagi tahu. Kalau wanita, kalau kita rasa, tak kira wanita ke lelaki, kalau kita rasa pada bila-bila masa keselamatan kita akan tergugat, maka kita boleh ambil langkah-langkah untuk mempertahankan diri kita. Itu memang diperuntukkan di bawah Seksyen 99 kalau saya tak salah. Bagi saya, itu adalah hak yang telah diberikan kepada mana-mana individu. Sebab kalau contohnya, kita naik transport tersebut tetapi kita tahu yang mungkin berlaku sesuatu insiden yang takkan diingini, kita boleh ambil langkah untuk melawan dan untuk mempertahankan diri kita. Itu memang hak kita Fareha. Okey. Sofia, itu memang hak. That's a good question. Tapi itu memang hak kita. Baik, Datuk. Dan tak menjadi satu kesalahan di dalam keadaan tu, kalau kita cederakan orang yang nak cederakan kita, itu tak menjadi satu kesalahan di bawah undang-undang. Adakah boleh dipertikaikan kalau tiada bahan bukti, tiada video rakaman? Itu yang menjadi masalah. Itu yang saya katakan. Tapi pihak pendakwaan bukannya ataupun pihak polis pun bukannya kata orang tu mereka tahu. Kalau seorang wanita attack orang tu mesti ada sebab. Betul. Okey. Dia tidak akan mempertahankan diri dia kalau bukan rasa diri dia telah terancam. Betul. Baik Datuk. So itu kita tak perlu takut Baik. Okey, jadi sebenarnya kita dapat tips juga daripada Datuk Muhammad Haziq Pillay kan. Yang pentingnya kita bersiap sedialah. Kalau kita keluar seorang tu, kita dah tahu dah apa yang kita mesti. Handphone tu kena standby Datuk Handphone kena standby. Sebab kenapa? Saya bukan menyatakan sekarang ni Betul. Sebab di kat luar ni negara kita bukan saja ada rakyat Malaysia. Banyak rakyat daripada luar-luar negara yang mana kita tak kenal. So kita yang perlu menjaga diri kita Saya Itu nasihat setuju. saya kepada semua. Terima kasih Datuk. Itu peringatan yang cukup kuat. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Haziq Pillay, Peguam dan Pengamal Undang-Undang. Sudah tentunya ini isu yang sangat berat dan tak patut kita lihat sebagai perkara yang kecil kerana bila kita keluar bekerja, belajar dan sebagainya memang kita terdedah dengan ancaman seperti ini, Fareha. Dan mangsa juga perlu hapuskan perasaan malu dan juga takut demi untuk memartabatkan maruah wanita itu juga. Baik. Terima kasih sekali lagi Datuk Muhammad Haziq Pillay merupakan peguam kita pada ini untuk bicarakan berkenaan dengan gangguan seksual di dalam pengangkutan awam. Selepas ini kita akan berehat seketika, Sofia. Ya, banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Fareha nak teruskan pengisian kita berkenaan dengan ini topik. Kita nak sama-samalah membantu bagi mereka yang memerlukan, khususnya untuk membina masjid. Ini saham akhirat Masjid Darul Ulama di Marang, Terengganu. Jadi kita nak terus bersama dengan Ustaz Khairuddin bin Usman, Pengetua Tahfiz Darul Ulama Marang, Terengganu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, kita sebagai permulaan ni lah, mungkin Ustaz boleh terangkan juga pada kami lah berkenaan topik kita hari ini kan, saham akhirat Masjid Darul Ulama ni. Okey, terima kasih Fariha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan sebenarnya bila kita cerita tentang saham ni, semua orang berminat untuk join kan saham kan. So, sebab saham ni sebenarnya dia akan memberikan satu pengembangan harta. Jadi bila kita kata saham akhirat, dia merupakan pengembangan pahala. Yang itu yang kita war-warkan sekarang ni. So saham akhirat Masjid Darul Ulama ni sebenarnya memang kita war-warkan kepada orang ramai untuk terbuka penyertaannya, siapa-siapa saja untuk membantu kami di sini. Di mana kalau kita tengok Fariha, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beri jaminan pengembangan harta ni. Ini saham yang dijamin, guaranteed saham ni. Iaitu Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Di mana Allah kata perumpamaan orang yang menginfakkan harta dia fi sabilillah ini seperti mana satu biji benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai
dan setiap satu tangkai itu ada 100 biji benih lagi. Dan Allah menggandakan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengasihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha luas dan maha mengetahui. Jadi inilah yang saya sampaikan yang sebenarnya maksud saham akhirat Masjid Darul Ulama Marang sebenarnya, Fariha. Jadi masjid ni nak dibina lah daripada pihak Tahfiz Darul Ulama Marang ni kan. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita nak kenal dulu juga berkenaan dengan Tahfiz Darul Ulama Marang ni kan. Berapa orang dan sebagainya, pengajian ni sekarang bagaimana? Okey, baik. Terima kasih Fariha. Kita sebenarnya dah bermula daripada 2015 lagi. Sejak 2015 lagi kita bermula di satu tempat ni, kita guna pakai surau lah. Maksudnya kita diberi tumpang guna pakai kat situ, iaitu di Jalan Bukit Ko, Kampung Rurendang, Marang, Terengganu. Dan Alhamdulillah lah, maknanya tuan tanah tu pun baik hati bagi kita guna kat situ, dan pelajar kita pun bertambah. Sekarang ni kita ada 25 orang pelajar tahfiz yang belajar di situ. Dan Alhamdulillah pada 2019 ada seorang hamba Allah ni, dia telah wakafkan tanah dia seluas 2 ekar yang mana dia beri amanah kepada kami untuk kami dirikan. Kalau tengok dekat gambar ni, ini adalah surau sementara yang kita gunakan di Tahfiz Darul Ulama Alutuman tu, Kampung Alutuman tu, yang dia bagi tanah 2 ekar tu. So sekarang ni kita tengah banner lah masjid yang menelan belanja sebanyak 1.5 juta untuk kita sediakan masjid ni bagi kegunaan pelajar-pelajar ni lah. So masjid yang akan dibina ni nanti bagaimana Ustaz? Berapa tingkat dan sebagainya kan untuk menampung berapa orang? So Alhamdulillah masjid ni sebenarnya kita bina sebab masjid sebab dia besar. Kalau katakan surau ni kecil kan, kita masjid ni memang kita buat sekali buat lah biar senang. Sebab kita nak guna lama kan. Jadi masjid 2 tingkat ni menelan belanja sebanyak 1.5 juta di mana boleh memuatkan 1,000 orang sebenarnya. 2 tingkat ni. Dan nanti akan digunakan untuk kegunaan pelajar-pelajar di sini untuk belajar Al-Quran, untuk belajar tahfiz. Juga sebenarnya permintaan yang menggalakkan daripada dewasa dan warga emas Fariha. Warga emas pun ada juga bertanya saya, Ustaz buatlah pondok kat sini, kita nak belajar kat sini kan, sebab dia orang pun duduk kat rumah kan, seorang-seorang. Jadi dia orang sangat-sangat inginkan, dan bukan sahaja sekitar Terengganu Marang, tetapi juga daripada luar, daripada Marang pun ada juga. Bahkan ada juga pelawat-pelawat daripada KL, daripada Ampang, Shah Alam pun datang tengok, dia orang nak belajar juga di tempat kami. Jadi kita nak sediakan segeralah masjid 2 tingkat ni insya-Allah. Setakat ni dah berapa peratus pembinaan dia Ustaz? Alhamdulillah kita dah 50% pembinaan dia. Maknanya kita target sebenarnya bulan Ramadan, tapi ialah kita ikut kita punya bajet ni insya-Allah hujung tahun lah insya-Allah. Tapi kalau menggalakkan kita boleh sediakan awal lagi bagus alhamdulillah. Ustaz, dengan kesempatan ni kan Ustaz, kan mungkin Ustaz boleh memanggil lebih ramai lagi yang membantu untuk sama-sama kita merealisasikan pembinaan masjid tahfiz di Darul Ulama Marang Terengganu ni Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Fariha. Memang saya mengharapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada hari ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tuan-tuan dan puan-puan terpanggil samalah sebenarnya untuk saham akhirat Masjid Darul Ulama ni. Senang je tuan-tuan bank in saja dalam bank rakyat kami 1101434553. Saya ulangi nombor bank rakyat akaun madrasah kami 1101434553. Dan apa-apa maklumat boleh tanya kepada saya di talian 016 925 8240 016 925 8240. Sekali lagi kita mengharapkan insya-Allah tuan-tuan bina masjid di dunia ni kerana Allah akan binakan satu mahligai di dalam syurga nanti khas untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan pahala berganda, pahala berterusan, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fariha. Insya-Allah Ustaz, kita mungkin dengan bantuan kalian ini juga dapat merealisasikan sehingga kita harapkan tahun ni kan Ustaz. Ya, harapkan tahun ni lah insya-Allah. Hujung tahun ni insya-Allah siaplah insya-Allah. Untuk memberi tempat yang lebih selesa kepada para pelajar tahfiz. Ya, betul. Ya, belajar betul. Dan juga penggunaan masyarakat lokal di situ juga Ustaz ya. Ya, betul, ya betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Khairuddin bin Osman merupakan pengetua Tahfiz Darul Ulama Marang Terengganu. Terima kasih kembali. Baik, berkenaan dengan ini saham akhirat yang dijanjikan pulangannya insya-Allah. Ini bukan saham kat dunia ni saham dunia dan akhirat. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan berbicara berkenaan dengan ini satu lagi berkenaan dengan wakaf pembinaan kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen 11 di Shah Alam. Semasa lepas ini di MHI.
Baik, kita kembali dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan berkenaan dengan pengisian seterusnya berkenaan dengan ini. Tabung wakaf pembinaan masjid. Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 di Shah Alam, Selangor. Kita jemput tetamu kita hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Erfino Johari, merupakan pendakwah bebas dan juga merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Ustaz. Okey, kabarnya ini antara perancangan hebat ya yang akan diadakan di kawasan Seksyen U11 ini di Shah Alam Bukit Bandaraya. Mungkin boleh Ustaz kongsikan bersama kami berkenaan dengan pembinaan kompleks masjid ini. Terima kasih. Terima kasih MHI TV3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bermula pada Disember 2020, Jawatan Kuasa Penaja ditubuhkan untuk projek Tabung Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Dan ini bertitik tolak daripada harapan yang dibawa oleh penduduk selama hampir 20 tahun. Permulaan penduduk telah pun mendiami di kawasan Seksyen U11 dan dalam jangka masa beberapa tahun yang terdekat ini akan sampai kepada 20,000 unit rumah dengan kapasiti 20,000 orang dengan kapasiti 4,000 unit rumah. Maka surau yang ada sekarang ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung jumlah. Dalam masa yang sama, masjid yang terdekat, masjid negeri dalam lingkungan 10 km. Jadi, ia adalah merupakan satu harapan untuk mendapat ruang melaksanakan dan menyuburkan aktiviti keagamaan, khususnya bagi penduduk Seksyen U11, dimanfaatkan juga insya-Allah penduduk-penduduk kawasan sekitar. Seksyen 8, IPTA seperti di UiTM, Universiti Swasta, Unisel dan sebagainya, Taman Botani, insya-Allah semuanya akan mendapat manfaat daripada projek ini insya-Allah. Baik. Untuk projek pembinaan kompleks masjid ini, Ustaz, berapa banyak sebenarnya dana yang diperlukan? Baik, terima kasih. Konsep masjid ini akan dibina berdasarkan kepada sistem Moorish Islamic Architecture yang akan menelan belanja dijangkakan sekitar 16 juta. Perjalanan yang masih jauh, kita hanya setakat ini telah dapat mengumpul alhamdulillah sekitar 800,000. Jadi kita memerlukan 15.2 juta lagi untuk memastikan agar projek ini berjalan. Kerana itu kita amat mengharapkan agar muslimin muslimat, semua dermawan, individu, syarikat swasta, korporat dan sebagainya agar dapat sama-sama terlibat di dalam mewakafkan sebahagian daripada kelebihan yang mereka ada. Tadi Ustaz kata perjalanan masih jauh, kan? Jadi mungkinlah Ustaz boleh kongsikan juga sebenarnya apa kelebihan kita berinfak ni untuk pembinaan masjid, kan? Baik. Terima kasih. Yang pertamanya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, "Manaqasat sadaqatun min mal." Yang bermaksud tidak akan berkurang walau sedikit pun harta kerana infak ataupun sedekah. Dan daripada sudut cabang infak sedekah ini yang terbaik sekali adalah infak yang sifatnya jariyah, berjalan berterusan walaupun kita selaku pelakunya sudah tidak ada lagi di dunia yang sementara. Di antara caranya adalah dengan kita menahan sebahagian daripada harta yang kita miliki, tahan agar bukan kita yang guna, kita pulangkan kepada masyarakat untuk digunakan manfaat umat Islam, dan inilah definisi wakaf itu sendiri. Jadi kita harapkan agar dapat sama-sama semua terlibat di Kompleks Pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 ini. Subhanallah, maklumat seperti mana yang tertera boleh menyumbang di akaun di Maybank, Bank Islam Masjid, juga boleh lihat di Masjid Bukit Bandaraya, shahalam.com dan sebagainya, atau juga menghubungi para petugas dan pegawai Jawatan Kuasa Penaja Penubuhan. Kompleks masjid nanti Ustaz bagaimana kelebihan, keunikan dia nanti pembinaannya? Antara ciri-cirinya, pertama dia pakai sistem arkitektur Islam yang lama, dipanggil sebagai Moorish Islamic Architecture, yang di antara kehebatannya adalah menggunakan minaret ataupun mimbar dan juga menara yang tinggi. Di samping unsur-unsur seni bina Islam yang subhanallah akan turut
perkuatkan dengan bila kita sebut istilah kompleks, dia bukan hanya setakat tempat solat, tetapi bilik-bilik kuliah untuk seminar ilmiah dan akademik, kediaman-kediaman, homestay dan juga kios, premis-premis perniagaan untuk menjana ekosistem perniagaan dan juga ekonomi umat Islam itu sendiri. Lantas dia umpama satu bandar kecil dan inilah sebenarnya yang dihasratkan pada setiap pembinaan mana-mana masjid ataupun rumah Allah. Fungsinya itu agar semua orang daripada pelbagai lapisan merasakan bahawa dia layak dan berhak, malah seronok untuk berada di kawasan masjid. Jadi itulah dia wang dana yang perlukan 16 juta. Jadi mungkin pesanan terakhir Ustaz kepada orang ramai yang menonton Malaysia ini, mungkin sama-sama yang akan terpanggil untuk membantu. Terima kasih. Saya mengharapkan dan merayu kepada semua muslimin muslimat, para dermawan, kita tidak letakkan jumlah yang terutama khusus bagi satu-satu lot wakaf. Kerana kita mahukan semua orang berdasarkan kemampuan masing-masing berwakaflah. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran. Rujuk pada potongan ayat 267 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, bernafkahlah, keluarkanlah daripada kebaikan-kebaikan sebahagian saja untuk yang kamu dapat itu untuk jalan Allah. Allah tambah lagi pada ayat berikutnya 268 dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut tentang bab infak ini, asyaitanu ya'idukumul faqr. Bab bila kita nak berinfak saja, syaitan ni dia akan menjanjikan atau menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Sedangkan Allah sambung, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan bila kamu berinfak, kamu akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang kita harapkan. Jom sama-sama berwakaf apa yang termampu untuk projek tambung wakaf pembinaan kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. InsyaAllah. Mungkin dengan kesempatan yang Ustaz katakan ini kan ramai yang terpanggil akan membantu. InsyaAllah. 16 juta dana yang diperlukan untuk pembinaan kompleks masjid di U11 Shah Alam ini. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Arfino Johari, unik nama Ustaz ni. Ya, pendakwah bebas dan juga merangkap duta khas wakaf pembinaan kompleks Masjid Bukit Bandaraya di Seksyen U11 Shah Alam. Baik, selepas ini Farid nak kongsikan juga berkenaan dengan ini sedikit perkembangan di luar negara. Kan sebelum ini kan ada juga yang tular berita berkenaan kita boleh tengok aurora dan sebagainya kan. Beberapa tempat di dalam Malaysia pun boleh nampak juga. Tapi ini kita nak lihat rangkuman luar negara sikit. Bingkisannya ini, saksikan. Fenomena ribut suria pada 13 Mac lalu telah menghasilkan cahaya berwarna seperti hijau, biru dan jingga atau lebih dikenali sebagai aurora. Letusan besar yang berlaku di permukaan matahari menyebabkan zarah bertenaga tinggi melepasi ruang angkasa dan memasuki medan magnet bumi di kutub utara dan selatan. Interaksi antara zarah ribut suria dengan zarah lain yang berada di lapisan atmosfera bumi merupakan faktor terjadinya keindahan cahaya aurora. Menurut Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan NOAA, ribut suria dengan klasifikasi G2 kelas itu turut memberi impak kepada pengoperasian satelit serta sistem jana kuasa. Namun, fenomena cahaya ini hanya dapat dilihat di kawasan berlatitud tinggi seperti Scotland dan Finland. Sementara itu di Sepanyol, ribut yang membawa debu dari padang pasir ke bahagian selatan negara itu telah mengakibatkan langit di beberapa wilayahnya bertukar jingga. Debu serta udara panas yang merebak dari gurun Sahara sehingga Laut Mediterranean disifatkan sebagai luar biasa dan sangat berbahaya oleh Pusat Kaji Cuaca Sepanyol. Bahkan indeks kualiti udara di ibu kota dan sebahagian besar pantai tenggara diklasifikasikan sebagai amat tidak sihat. Udara itu boleh mengakibatkan kesukaran untuk bernafas, batuk serta serangan asma yang akan mengancam nyawa. Pihak berkuasa menasihatkan orang ramai untuk menggunakan pelitup muka sekiranya berada di luar rumah demi keselamatan diri. Baik itu antara rangkuman luar negara yang kita paparkan.
Dan ini kita nak kongsikan di medsos di dalam negara kita. Betul. Setakat semalam saya pasti ini telah pun dikongsikan oleh keseluruhan rakyat Malaysia di media sosial. Akhirnya pengeluaran RM10,000 daripada KWSP diluluskan kerajaan dalam sidang midahas dikatakan oleh Perdana Menteri. Keputusan itu berdasarkan penilaian hasil kajian secara menyeluruh dalam kalangan rakyat yang masih terkesan dalam sudut ekonomi, kehilangan pendapatan dan sedang membina kehidupan. Dan sudah tentunya ini adalah keputusan yang cukup sukar dikatakan kerana membabitkan simpanan hari tua rakyat, dan pengeluaran khas ini adalah jalan tengah dalam mengimbangi antara keperluan mendesak hari ini dan juga simpanan masa hadapan. Jadi dengan kataan ataupun penegasan itu, saya pasti rakyat juga kena caknalah adakah sebenarnya perlu untuk kita keluarkan RM10,000 itu. Sebelum ni kan banyak dapat respon kan, pelbagai respon kata nanti bila kita dah capai usia yang sepatutnya keluarkan duit, tak ada duit. Terpulang kepada kalian sejauh mana kepada mereka yang rasa memang kewangannya tidak cukup dan terkesan hebat disebabkan oleh COVID-19 ini, mungkin mereka lah golongan yang sepatutnya ambil kan. Betul. Kalau yang masih lagi okey, selamatkan dulu dan sebagainya. Ada perancangan yang tertentu untuk kita masa depan kita kan. Kata kuncinya lah perancangan kan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan berkenaan ini gempa bumi kuat yang berlaku di pantai timur Honshu, Jepun 10.35 malam tadi, 7.4 pada skala Richter. Ini yang berlaku di Honshu katanya. Pastinya ini katanya ada yang kata boleh memberikan tsunami kan dan sebagainya, tapi alhamdulillah tak ada lagi memberi kesan untuk menimbulkan tsunami. Jadi pastinya kita tahu negara Jepun ni antara negara yang kerap berlakunya gempa bumi. Tapi setakat ini tiada sebarang amaran yang sebarang tsunami akan datang ke pantai Malaysia ini. Kami harapkan yang terbaiklah buat warga di Jepun. Dan bukan itu saja, kita juga memberikan angka terkini bagi COVID-19. Ini dia, kes baru meningkat. Ini. Katakan. Boleh? Baik. 28, melebihi 28,000. Bayar 28,298. Semalam kita berapa? 26 kan, naik sikit lah kan. Ya, namun kita melihat angka yang disahkan semakin hari semakin naik, hampir mencecah 4 juta kes, 374 pesakit dalam ICU, dan kita juga melihat angka kes sembuh yang agak tinggi juga. Jadi kita masih belum akhir perjuangan kita. Kita harapkan walaupun kita memasuki fasa endemik atau peralihan endemik ini, kita cakna dengan apa yang perlu kita lakukan. Baik, seterusnya kita nak warakan berkenaan dengan Master in the House. Minggu ini episod akhir. Master in the House Malaysia akan bersiaran masih bersama dengan Master Son Sung Diuk bagi peminat BTS. Nama Son Sung Diuk pastinya tidak asing lagi. Jadi beliau sini merupakan individu yang bertanggungjawab untuk mereka koreografi kan. Tarian BTS itu kan hebat. Jadi untuk Army Malaysia, pastikan tidak terlepas Sabtu ini jam 10 malam di TV3. Master in the House Malaysia juga boleh tonton di www.tonton.com.my. Jangan terlepas. Aiskrim strawberry awak suka, BTS awak suka. Banyak saya belajar tentang awak hari ini. Okey, terima kasih meluangkan masa. Esok hari Jumaat kita akan bawakan perkongsian tanggungjawab tanpa mengira siapa, dan topik okey ke tak ada garam dalam makanan. Boleh okay, pun untuk kesihatan kita. Sikitlah. Tapi gunakan garam yang sihat pun boleh. Betul? Kan macam Iman garam tu. Dan kepada ibu bapa, kan minggu ni minggu terakhir percutian anak-anak, minggu depan dah start sekolah. Jadi kalau membawa anak-anak keluar bercuti, jaga-jaga tengok-tengok anak-anak kita ni. Jadi itulah pesanan untuk diri sendiri juga. Kalau rasa sangsi tu tak salah kalau kita ambil self test kit di rumah lah. Yang kita sediakan sebaik-baik mungkin untuk keluarga kita. Terima kasih semua. Daripada kami berdua, kita mengharapkan akan jaga diri anda. Assalamualaikum. Jaga diri.